Akan dengar suara dia, anda akan kenal dia siapa. Anda dah standby semua? Paranormal Labis. Cuba teka siapa dia? Cuba teka siapa dia? Cuba teka siapa dia? Lagi sekali. Kita akan dengar suara dia. Okey. Anda teka siapa dia? Paranormal Labis. Siapakah dia itu? Siapakah dia? Okey, kita tak membuang masa. Boleh bro Okey, kita tak membuang masa. Okey. Saya akan kenalkan sahabat saya dari dari channel The Hunting Cruise dan PN, iaitu Brother Fai. Sekarang saya bersama Brother Fai. Apa khabar semua? Semoga semuanya dalam keadaan sihat dan sejahtera. Malam ini bersama Paranormal Labis. Untuk kongsikan pengalaman cerita-cerita seram pada malam ini. Alright. Ya, kita sekarang bersama Brother Fai tak sangka dia sampai ke Labis malam ni. Dah lihat anda kenal kan bersama Brother Fai. Siapa tak kenal, hidup dia tak cukup syarat. Okey. Apa hari ni kita akan berbual pada Fai? Dapat sikit. Kalau kita nak berbual pada malam ni, apa lagi kalau bukan cerita seram kan? Pengalaman seram kita masing-masing lah. Tak kira lah pengalaman seram personal ataupun pengalaman seram daripada pengalaman kita hunting lah. Macam tu lah. Okey, anda boleh tanya soalan ke apa benda kan dekat saya ke apa. Kita akan buka cerita seram mengenai Paranormal Labis dululah Okey. Saya semalam lah Semalam saya ada buat satu outing di Caah, okey. Di Kampung Kamisan. Okey, di Kampung Kamisan. Di situ ada beberapa sejarah lah beberapa sejarah iaitu kubur 7 jasad. Kubur lama lah kubur lama dekat Kampung Kamisan, Kampung Haji Kamisan tu. Jadi malam tadi malam semalam saya dah pergi ke rumah tu yang Haji Kamisan tu. Saya dah pergi. Saya dah membuat satu outing. Jadi masalah di situ dia punya line. Line tak ada. Line dia tak ada. Jadi saya saya tukar tempat pergi ke Kampung Seri Gajah, iaitu tempat banglo. Banglo lama di dalam di dalam kawasan kelapa sawit lah. Jadi saya cuba reda Saya cuba reda. Dah reda, saya masuk, saya round-round di dalam kawasan di kawasan rumah tu. Saya masuk je dalam kawasan rumah tu, bunyi macam orang berdengkur. Krok tau bro. Lama tau. Lama. Jadi kalau orang tua-tua, kalau dia orang cakap itu satu suara jembalang. Dia kalau berdengkur tu memang bunyi jembalang lah. Dia memang berdengkur bro. Dia macam orang tidur. Kalau bunyi ular ke binatang dia bunyi lain. Ini bunyi dia memang orang memang bunyi berdengkur lah. Tapi apa yang saya tengok dalam gambar
apa nama tu SS daripada yang menonton Bro Farid punya live malam, tengok ada satu sosok lembaga hitam di tingkap Ya, betul. kan. Betul. Itu kalau daripada pengamatan Bro Farid, apakah benda tu sebenarnya? Itulah sebab masa saya tengah suluh tu, tak tahulah mata saya dikaburkan ke, saya tak tahu. Memang tak nampak. Tak nampak Memang saya tak, saya slowkan apa orang cakap kat cermin tu. Saya slowkan kan dia punya kamera apa semua. Memang tak perasan. Okey, yang SS kan gambar ni tu Zulkifli. Zulkifli. Dia SS kan gambar tu ke dalam inbox WhatsApp, inbox Facebook lah. Saya tengok balik gambar tu. Terkejut bro. Bila saya tengok memang ngeri juga tu. Memang Ini betul-betul figure dia bentuk manusia kan? Betul bro. Okay. Semalam yang share gambar SS dengan saya tu, saya pun terkejut tau. Saya tak perasan tau benda tu ada. Sebab sahabat saya dari Melaka lah, dia ada saksikan. Dia cakap ada dekat belakang saya. Jadi saya toleh lah. Tengok belakang tak ada, tengok ke depan tak ada. Tapi dia punya bunyi tu krek, ada macam orang berdengkur. Kruk. Dia makin saya marah, bukan marah lah, makin saya tegur dia, makin dia orang cakap menjadi-jadi lah. Dia punya bising dia semua kan. Tapi kalau dia punya bunyi tu, kalau Bro Farid dengar tu, dekat dengan bro ke jauh? Bro. Dalam rumah bro, saya tak perasan atas ke tepi ke dalam bilik ke. Saya siap cari benda tu. Saya siap cari benda tu semua. Jadi bila dah macam tu, macam mana, apa perasaan Bro Farid pada masa tu? Perasaan bro perasaan dia tu. Kalau saya kan, saya dah pura-pura pengsan dah bro. Saya mesti anda nak tahu perasaan saya time di rumah tu okey. Perasaan masa yang bunyi tu, tipulah saya cakap. Saya rasa macam nak lari mana ada bro. Betul saya cakap kat anda semua saya rasa malam tadi macam nak lari tau. Tapi saya punya kaki saya ni dikunci bro. Memang terkunci. Terkunci. Dia macam dia tak bagi saya gerak sangat. Lepas tu saya punya badan ni macam bisa-bisa kan. Berpeluh bro. Dia apa yang saya yang pernah saya dengar daripada pengalaman orang lain, bila badan tu kan rasa bisa-bisa, dia cuba nak masuk. Apa yang saya dengar lah daripada pengalaman daripada tim-tim yang lain kan, ada setengah-setengah orang tu dia masuk, dia dalam keadaan yang kosong, dia tak berisi tau. Bila badan-badan dia bisa, bila dia layankan sangat, benda tu masuk, itu yang jadi kesurupan tu. Itu yang jadi kerasukan. Jadi itulah masa dia makin kuat berdengkur tu, saya punya macam energi saya, aura saya ni makin makin nak dekat dengan dia tau. Saya siap panggil dia apa semua. Dia tak nak tunjuk wajah dia. Dia tetap dia nak krok dia punya bising dia apa semua kan. Jadi itulah. So jadi pengalaman saya selama bercuti paranormal ni dekat berapa bulan, dekat 3 bulan lebih sebab PKP kan. PKP. Jadi itulah. Malam tadi baru start. Aduh, boleh pula dia belanja pula malam tadi kan. Nasib baik dia belanja suara je. Kalau dia belanja muka katnya saya pesan kat je kat situ. Tapi saya percayalah,
Bro Farid, kalau pergi hunting, saya rasa bro bukan kosong. Mana boleh kosong kan? Sebab apa? Solo hunter tak boleh datang dengan tangan kosong. Kalau tangan kosong, tak tahulah nak kata kan, betul tak? Aduh, setiap kali orang-orang buat paranormal ni bukannya bukan orang cakap bukan kosong, mesti dia ada dia punya jiwa dia kan. Dia jiwa dia lah. Jiwa apa semua kan. Okay, kita pergi ke Brother Fai lah, pengalaman dia semasa outing ke, cerita seram ke, time bercerita kan, apa perasaan bro dekat dalam rumah, apa benda kan, ada yang gedebang kan. Okey. Saya nak ceritakan satu pengalaman saya. Masa tu saya baru berjinak-jinak dalam segmen cerita seram ni. Ada satu malam tu saya pernah bercerita mengenai balan-balan. Balan-balan? Balan-balan ni kalau dalam masyarakat Sabah orang panggil penanggal. Oh, balan-balan. Tapi mengikut kepercayaan orang Sabah, dia balan-balan ni kita tak boleh sebut nama dia. Tak boleh sebut? Tak boleh sebut nama dia. Kalau sebut nama dia, dia akan datang. Jadi, pengalaman saya malam tu, saya sebut perkataan tu banyak kali. Sepatutnya saya kena sebut perkataan tu B kuasa 2. Orang Sabah kalau cakap B kuasa 2, bermakna dia tahulah apa benda tu. Yang kepala terbang tu kan. Jadi pada malam tu saya menceritakan kisah tu. Tengah-tengah bercerita tu, tiba-tiba dengar macam bunyi berdesing. Berdesing tau dekat tingkap rumah, dekat bilik tu. Lepas tu saya buat tak tahu je lah. Saya pun bercerita. Sekali dekat langsir tingkap tu boleh terkuak sendiri. Masa dia terkuak tu nampak macam figure macam bulat warna hitam tengah jengah dekat tingkap. Masa tu stop sekejap lah baca kan. Kira macam terberhenti sekejap lah waktu membaca tu. Tapi kita tak adalah sampai nak lari kan. Kita bacalah apa yang patut. So kita teruskan perceritaan tu lah. Itu pengalaman paling seram saya lah masa semenjak saya bercerita kisah-kisah seram ni lah. Dan ada lagi satu kisah masa tu saya bersama tim gabungan Expa, The Haunting Cruise. Lepas tu ada yang apa nama tu, yang Zakuan punya tim tu. Zakuan siapa tu? Ada Zakuan punya tim. Lepas tu dengan apa Anhak. Anhak Kraton. Dengan Kraton. Masa tu kita buat satu kajian dekat satu kawasan air terjun di Hulu Langat lah. Jadi masa tu Kraton dia ada buat satu macam kajian tentang ritual pemanggilan Pontianak lah masa tu. Masa buat tu digantungnya kaki ayam, dia buat satu macam apa galah digantung di kaki ayam tu. Lepas tu dia ada bakar setanggi kat situ. Ini bukan apalah sebenarnya, ini sebenarnya adalah kajian saja. Bukan kita nak, orang kata nak memuja-muja benda tu kan. Kita kena faham dalam istilah paranormal itu adalah satu kajian saja. Tak lebih daripada tu. Bukan kita nak mensyirikkan Tuhan ke apa ke, tak ada kan. Ini kita kena masing-masing kena faham kan. Jadi pada masa tu juga, masa yang apa nama tu, setanggi tu dibakar tu, saya ni snap lah gambar, snap. Masa snap dekat tempat asap tu, masa tu kita dapat gambar figure macam orang tengah macam kita semayang orang panggil apa, duduk antara dua sujud. Dia jenis asap, tapi dia duduk dekat asap tu macam tu. Dia pun berbentuk asap juga. Dan satu lagi, dekat kawasan air terjun tu, kita macam dengar orang ramai berkelah tau. Kita dengar waktu malam. Tapi satu umat pun tak ada dekat tepi-tepi sungai tu kan. Memang satu umat pun tak ada. Tapi bila kita dengar tu ramai.
Itu salah satu pengalaman lah kan. Oh. Bro, dalam paranormal ni kan, Okey. pengalaman yang tak pernah lah yang tak boleh dilupakan. Pengalaman yang tak boleh dilupakan Okey. Ada satu pengalaman masa tu gabungan tim juga masa tu. Masa tu kita buat dekat Cybertel Hostel di Bangi. Okey, masa tu saya ditinggalkan di blok yang paling hujung sekali. Syarat dia tu masa tu tak boleh ada handphone, tak boleh ada lighting, torchlight ke apa kan. Cuma berbekalkan lilin saja. Oh, lilin dia. Saya ditinggalkan selama 2 jam di blok yang paling hujung sekali. Masa yang di dalam bilik hostel yang pertama tu, duduk kat situ, keras duduk kat situ kan. Mula-mula saya ada macam bau hamis darah tau. Lepas tu benda tu tak datang juga. Lepas tu datang yang orang yang yang jaga kat situ lah, yang dalam grup apa nama tu, grup gabungan tu, dia ada yang orang yang jaga kita ni kan. Dia guide lah. Guide kita lah. So dia kata, "Bang, nak tukar bilik tak?" Dia kata. Boleh jugalah, layan je lah kan. So dia bawa saya ni ke bilik yang paling hujung sekali. Bilik yang paling hujung tu orang kata bilik yang paling keras. Di situlah saya ditinggalkan selama 2 jam sampai lilin dah nak habis masa tu. Tinggalkan, tapi masa tu kan saya ni bukannya berani sangat kan. Takut juga kan. Tapi mindset saya, masa tu saya fikirkan ada orang dekat situ tengah uji nyali, ada orang kat sana tengah uji nyali, ada orang kat ujung sana tengah uji nyali. Rupa-rupanya masa tu dia orang semua dah surrender. Tinggal saya seorang kat situ. Mindset kita je, kita tengok, wah sana ada orang, situ ada orang, sini ada orang. Rupanya aku tinggal seorang-seorang. Masa sebelum dia orang datang ambil saya tu kan, masa tu saya dah nampak dekat tingkap masa tu ada macam satu jari panjang tau. Begini tau, dia dekat tingkap. Elok aja benda tu hulurkan jari nak masuk, kononnya lah nak masuk, nak menghadap saya tu kan. Dah orang dah kutip saya. Masa tu memang potong lah kan. Masa pula bawa keluar. Masa dah keluar, masing-masing, "Bang, mengucap bang." Mengucap macam biasa. "Selawat bang." Selawat macam biasa. Lepas tu, "Bang, cuba abang kosongkan fikiran, jangan baca apa-apa, kosongkan fikiran." Lepas tu nasib baiklah masa tu ada sahabat saya ni, dia cuit saya, tak payah layan, dia kata kan. Kalau kau layan nanti benda tu masuk dalam badan kau. Kau jadi mangsa untuk dia berinteraksi dengan benda tu. Itu salah satu pengalaman lah kan. Supaya kalau macam kata kita pergi hunting mana-mana dengan grup gabungan ni, ada juga kadang-kadang ada grup, ada sesetengah grup, saya pun tak nak sebut lah nama dia kan. Dia mengambil kesempatan pada tubuh badan kita ni untuk dia berinteraksi dengan benda tu tanpa izin daripada diri kita. So kita tak nak yang macam tu lah kan. Ini pengalaman saya yang dulu-dulu lah kan. Yang sekarang ni kita dah tahu orang punya selok-belok ni kan. So kita lebih berhati-hati bila kita bergabung lah macam tu. Okey, ni dari Datuk Kru ni, dia cakap kenapa uji tahap diri gunakan lilin. Saya pun tak pastilah kenapa gunakan lilin sebab uji apa ni? Dia ni kenapa uji tahap ni macam uji nali? Uji nali lah. Kenapa digunakan lilin Itulah dia berikan syarat macam tu. Semua yang peserta yang diuji nyali semua tak dibenarkan bawa handphone, kamera, tak dibenarkan bawa torchlight, cuma dibawakan lilin. Saya pun tak pasti kenapa dia suruh buat macam tu. Dia memang tak boleh, handphone pun tak boleh bawa Itulah yang syarat dia masa tu. Syarat dia. Syarat dia masa tu. Dia tinggalkan kita dengan berbekalkan lilin.
dengan piring lah. Itu je lah. Selama 2 jam. Lilin tu memang lilin yang besar lah, yang tahan lah kan. Tahan lama lah. Itulah kadang-kadang saya fikir juga kan, orang-orang ni kadang-kadang buat uji nyali mesti ada lilin kan. Kenapa harus ada lilin kan? Masa saya ada buat satu bukan kisah, saya buat outing masa tu di Kotas Guru. Okey, Kota Guru. Kotas Guru dekat Labis ni. Oh, yang baru kita round tadi tu. Tadi kita round tu. Okey. Saya pernah buat menggunakan lilin, menggunakan stanggi. Dan saya buat satu upacara lah dekat situ. Macam Brother Fai cakap, kita bukan nak memuja ke, bukan apa, cuma saya mengkaji dan cuba memanggil. Okey. Masa saya buat benda tu, keluar bro. Benda tu memang keluar, tapi bukan berdepan. Dia ke belakang. Dia belakang saya lah. Oh, dia tak berani nak face to face. Dia tak betul. Dia punya bentuk badan dia berbulu bro. Berbulu dan mata dia berwarna merah lah. Itulah. Masa tu saya buat di Kotas Guru Labis lah masa tu. Lepas tu saya ada buat yang kedua. Di tempat dikatakan Sungai Hitam. Ya, Sungai Hitam ni dekat daerah Labis juga. Perkampungan Bunian. Saya pun ada buat juga masa tu. Lilin saya gunakan 5 batang, iaitu lilin Cina saya buat bro. Okey, 5 batang. Jadi saya cubalah. Alhamdulillah, saya cuba. Saya bergaduh bro dengan dia. Bergaduh yang macam mana tu? Bergaduh ni bermaksud dia batin dengan batin. Batin dengan batin. Okey. Semput bro. Saya cakap memang semput. Masa tu saya baru buat siri yang ke-6. Okey. Masa tu saya siri ke-6. Okey. Siri pertama saya start bulan 12. Bulan 12 iaitu 28 dari bulan 12. Saya buat siri pertama, siri kedua, siri ketiga di Kotas Guru. Siri keempat pun Kotas Guru. Itulah pengalaman saya bro. Pengalaman saya mula start itulah dekat Kotas Guru. Dan seterusnya saya buat di dalam hutan lah. Lepas dalam hutan, saya cuba test di kubur bro. Kubur apa? Kubur. Okey, ni Islam. Sekarang bro ni saya cakap Saya cuba saya buat di tanah perkuburan Islam. Okey, pertama tu saya buat di tanah perkuburan Islam, iaitu di Sungai Gatung. Sungai Gatung. Okey. Sebelum tu saya ingat saya nak buat buluh bambu, iaitu buluh kuning. Okey, buluh kuning. Dikatakan buluh kuning ni tempat orang-orang Bunian lah. Saya dah jumpa orang tua apa semua, dia cakap okey, nak buat satu kajian di pokok buluh bro. Ni contoh bro, ni pokok buluh tau. Okey, pokok buluh. Bro tak boleh membontutkan dia. Macam tu tak boleh membontutkan. Kita tak boleh membontutkan pokok buluh tu. Buluh kuning tu. Bagaimana kalau kita membentukkan, apa akan jadi? Yang saya dengar lah, kita akan dimasukkan ke alam bunian. Dia tak boleh dibontutkan. Itulah saya dah jumpa orang tua-tua cakap apa semua, jangan dibontot. Kalau nak outing ni, kita kena berdepan dengan pokok buluh tu. Kita tak kira lah, kita nak macam mana pun tak apa, tapi kita jangan bontotkan pokok buluh tu. Okey, lepas tu saya cuba buat di tanah perkuburan Islam, iaitu memang tempat angkir orang cakap. Kira tanah perkuburan lama lah. Dekat Bukit Mambai ni bro.
Okey, kita kalau dekat Malaysia ni, Lebuh Raya Karak kan, betul bro? Okey. Okey, dekat kawasan Labis ni, tempat yang hangkir iaitu Jalan Bukit Mambai. Jalan Bukit Mambai. Okey. Mana-mana yang baru balik kerja ke mana ke akan diganggu. Saya cubalah. Saya buat dekat Bukit Mambai tu, di Jalan Bukit Mambai. Dekat situ ada satu perkuburan orang Islam. Okey. Okey. Jadi kisah dia bro sebab saya berminat lah kat situ. Ada orang pernah dikacau iaitu pasar malam. Dalam kawasan kubur tu ada pasar malam. Bermakna bukan orang lah. Kalau dekat Labis, dekat Labis pasar malam, dekat Labis ni hari ni sebenarnya bro. Kalau dekat Bukit Mambai iaitu Tenang Station, dia setiap hari Rabu. Dia kena pada hari Rabu lah dia kena. Okey, dia kena pada hari Rabu. Jadi saya berminat. Okey, saya cuba buat lah. Okey, saya cuba buat. Dekat kawasan perkuburan tu bro, ada lampu tiang ni. Lampu jalan ni. Okey. Okey, lampu jalan ni ada. Jadi saya masuk setapak je bro, setapak di kaki ni. Setapak masuk dalam kawasan tu. Pelupuk lampu terpadam. Tu bayangkan. Terpadam. Saya langkah 10 langkah nak naik bukit, dia naik bukit atas tu kubur. Dan naik bukit terang balik. Terang balik. Alhamdulillah lah saya cakap macam tu kan. Alhamdulillah. Jadi saya teruskan saya punya hajat untuk pergi ke tanah perkuburan tu. Dalam 5 langkah bro, terus gelap bro. Gelap terus, lampu terus gelap bro. Bila dah jadi gelap macam tu, perasaan tu akan berubah serta-merta. Saya punya muka bro dah macam kena bius bro. Tebal tau. Kalau tampung tak rasa. Tak rasa. Nak lari dah tak boleh sebab saya dah betul-betul dekat kawasan tu. Saya 3 langkah. Pelupuk. Okey. Lampu. Tak, tadi yang kena bius tadi tu, berapa suntikan tu Itu kalau dikatakan 4 bius bro. Tebal ni muka bro, tebal. Dah tak rasa ni. Saya tampur ni dah tak rasa bro. Sekarang. Sekarang rasa lah. Saya tampur ni dah tak rasa bro Saya kuatkan semangat saya, saya terus naik. Dekat situ bro, ada 2 pondok. Okey. Satu kat bawah, satu kat atas pondok. Saya duduk relax dekat pondok dekat tanah perkuburan tu lah. Saya duduk relax kan. Okey, saya dalam pukul 11.30 tak. Okey, saya dah start seru bro. Seru ke slow? Seru bro. Okey, seru. Seru. Okey. Saya seru. Okey. Saya seru. Tak muncul bro. Okey. Saya seru sana pergi ke bawah, pergi kat kawasan kubur tu saya seru. Sekali bro. Dekat pondok kat bawah tu, Pontianak tengah duduk bro. Anda tengok sendiri saya live masa tu dekat tanah perkuburan Islam. Ada dekat channel. Ada. Apa nama channel? Apa nama video tu? Jalan Bukit Mambai. Jalan Bukit Mambai. Okey. Nanti boleh cek sama-sama Jalan Bukit Mambai Okey, anda boleh cek nanti tengok saya ada buat di channel YouTube saya iaitu Mencari Kebenaran Alam Mistik. Dan anda tengok saya tulis itu Jalan Bukit Mambai. Nanti anda akan tengok sendiri Okay. Jangan lupa subscribe. Tekan butang loceng, berikan komen dan share pada rakan-rakan lah untuk channel MKAN Mencari Kebenaran Alam Mistik kan. Betul. Saya sebenarnya bro, bukan satu tempat je bro. Saya ada 2 tempat bro yang pernah saya alami benda ni. Satu yang saya cakap dekat kubur Bukit Mambai, satu perumahan, satu pokok Pontianak. Pokok Pontianak dekat Bukit Mambai juga? Bukan. Habis? Dia daerah Segamat.
Itu ada juga dalam YouTube pun ada juga. Okey. Kisah dia bro ni antara selama saya buat outing 2 tempat je yang saya pernah nampak. Tapi yang dekat pokok ara pokok ara saya buat bro Okey. Pocong bro. Oh. Itulah makhluk yang paling aku senti. Pocong Anda tengok balik apa saya tulis saya lupa Tak salah saya tulis rumah pontianak, pokok pontianak. Saya tulis macam tu lah kan. Okey, masa tu bro saya nak stand ni. Saya nak stand handphone ni. Kaki stand ni. Konon saya nak buat uji nyali diri saya sendiri dekat pokok tu. Sebelum tu saya dah seru dah kat pokok tu. Biasalah saya pakai seru saya lah kan. Assalamualaikum semua. Alhamdulillah. Tengah saya bercangkung ni bro. Bro bayangkan, tengah saya bercangkung ni, tepi saya bro, pocong. Kau gila. Anda bayangkan. Memang betul-betul tepi. Ya bro. Dia memandang ke arah bro lah. Okey, saya macam ni. Macam ni lah. Okey, saya tengah duduk macam ni kan. Saya tengah bercerita dengan dia orang ni. Saya tengah tunduk macam ni. Dekat belakang bro. Tapi masa tu bro perasan tak? Masa tu saya tak perasan bro. Masa saya balik je, saya balik rumah, saya tengok balik. Saya tengok balik, ya Allah bro, pocong bro. Dia bukan dia macam mana, separuh pinggang je. Separuh pinggang je. Dia punya susuk dia separuh pinggang. Dia punya orang cakap kain dia ni, ni sampai ke macam ni lah. Tapi dia ada menunjukkan wajah tak? Dia wajah tak nampak bro. Dia terus ni. Dia tutup habis. Tutup habis. Okey. Dia punya kain memang macam gini. Sampai paras pinggang. Itulah pengalaman saya pocong. Saya bro bukan bro saja bro Saya lain makhluk tak apa bro, jangan pocong. Kita serupa. Pocong saya bukannya apa, saya segan sebenarnya. Dia bukan apa tau bro. Kalau bagi pendapat saya kan, benda ni kita bayangkan orang yang berkafan ni biasanya orang yang dah meninggal dunia lah. Okey. Orang yang dah meninggal dunia tapi dia berkafan, dia berdiri tau, dalam keadaan berdiri. Kau bayang macam mana? Apa perasaan kau kalau kau bertemu dengan makhluk macam tu? Wah. Tak tahulah nak kata kan. Bayangkan okey, selama bro menjalan outing ni, hantu apa yang bro pernah nampak? Setan apa? Okey, yang saya pernah nampak masa tu saya dekat ni bro, dekat Pulau Besar Melaka bro. Pulau Besar? Pulau Besar Melaka. Oh, awak perlu sampai Pulau Besar? Pernah sampai Pulau Besar. The Haunting Cruise pernah sampai di Pulau Besar Melaka. Masa tu kami 4 orang kru masa tu. Malam tu dekat pintu gerbang ni sengit tu, nanti orang nampak sengit. Oh, sengit. Apa ni, masa pintu gerbang nak menuju ke arah padang golf, di situ ada satu pokok, kalau tak silap saya pohon beringin lah dekat situ kan. Pohon beringin. Pohon beringin kat situ. Di situ lah rezeki saya lah, orang kata rezeki saya. Orang tim yang lain yang 3 orang ni tak nampak. Saya seorang je nampak. Dia tak berwajah. Rambut dekat ni dekat kawasan tu lah. Apa Pulau Besar lah. Pulau Besar. Dia tak berwajah, rambutnya panjang sampai ke bawah. Lepas tu dia berpakaian putih lah. Berpakaian putih. Dia seolah-olah macam figure macam putih anak lah kan. Lebih kurang macam tu. Dia seolah-olah macam mana? Dia di sebalik pokok, dia pandang kita, bila kita tengok dia macam ni. Dia pandang kita, lepas tu ni dia mengelak. Macam tu lah. Itu cara dia lah. Dan lepas tu masa pengalaman di Pulau Besar tu, masa kita buat tour waktu malam tu, kita tak nampak lah macam hantu-hantu ke apalah. Cuma
masa perjalanan kita nak pulang ke chalet tu, kita dikerumuni oleh sekumpulan babi tau. Tapi bukan babi hutan dah bro. Babi tu babi pink. Iya betul bro. Babi ya ada. Babi pink ada. Babi yang hak comel tu. Masa tu kita dikerumuni oleh sekumpulan babi kan. Kita orang kata tak biasa dengan keadaan macam tu kan. Mungkin tak tahulah babi betul ke babi tak betul ke, kita tak tahulah. Dia tak adalah datang menyerang, tapi kita bila dah tengok macam tu, kita rasa macam terperanjat jugalah kan. Bila dia datang kat kita, kita pun kita tak larilah, kita jalan secara jalan cepat-cepat. Okey, cepat-cepat jalan cepat-cepat. Tak adalah macam cerita hantu Kak Limah yang begini tu, tak adalah. Tak adalah. Ini jalan jalan. Cepat balik macam tu. Allah Akbar kan. Kadang-kadang saya fikir-fikir ni kadang-kadang yalah kadang pelik bro. Pelik. Mana datang sekumpulan babi tu kat Pulau Besar? Kalau katalah Pulau Besar tu ada hutan, okey memanglah. Tapi sepatutnya kalau hutan, babi ni babi hutan, tapi ni babi pink. Babi yang dekat pasar tu. Bukan dia berenang bro. Bukan dia berenang ah. Babi dia babi berenang saya boleh terima bro, tapi jangan babi terbang bro. Babi terbang. Okey. Saya dulu bro pengawal keselamatan bro. Okey. Saya bekerja dululah di sekolah Musi Ibrahim Labis. Ni sekolah dekat Labis ni. Okey. Saya ditugaskan masa tu menjaga asrama. Dekat asrama lah. Dekat Musi, sekolah Musi ni dia ada asrama. Jadi saya dekat situ ada asrama perempuan dan asrama lelaki. Masa tu budak tengah bercuti lah. Okey. Dulu bro, masa pengawal malam dia seorang bro. Kalau sekarang je malam diorang, siang pun diorang. Kalau sekarang. Kalau dulu masa tahun 20 lebih macam tu lah kot. Memang dia pengawal seorang malam. Okey. Masa tu saya dapat shift malam. Okey. Saya 12 jam. Masa biasalah pengawal ni dia ada kunci jam lah bro kan. Okey, kunci jam. Time pukul 3 pagi tak salah. Saya pergi kunci lah jam ni bro. Saya kunci jam, saya tengok perempuan sidai kain bro. Dekat asrama? Okey. Perempuan sidai kain pakai kain batik. Okey. Alamak. Saya tak fikir masa tu bro. Saya ingat cikgu. Sebab dia orang cuti ni ada warden dia ada lagi dalam asrama tu. Saya tak terfikir pula warden dah balik semua kan. Saya siap boleh bercakap dengan perempuan tu. Saya panggil akak ke adik situ Saya cakap, adik asal dah pukul 3 ni apa tak tidur lagi? Cuci baju bang, dia cakap. Dia bercakap bro, lillahi ta'ala bro. Lillahi ta'ala saya cakap. Sidai tengah sidai baju ni kan. Tak tidur lagi ke dik? Sidai baju bang, dia cakap macam tu lah kan. Dia tak toleh saya bro. Tak toleh. Dia tak toleh. Saya bercakap, saya bercakap ni belakang dia ni. Tapi dia jawab. Dia jawab tapi dia tak toleh. Okey. Dalam hati itu pun dah berdetik juga dalam hati tu sebenarnya. Dek, saya berdetik, saya fikir saya nak colek je dia bro. Apa? Jahat. Wow, sekodeng lah tu. Apa yang sekodeng? Jadi lantak lah kau lah kan. Dalam hati lantak lah kau. Saya pun pergilah kunci jam apa semua kan. Okey. Saya pun tak puas hati lah kan. Saya pusing balik. Dah tak ada. Ingat dia dah masuk dalam bilik lah kan. Saya cek dekat bilik-bilik warden. Saya ketuk bilik warden. Assalamualaikum, saya cakap kan. Assalamualaikum, saya telefon. Saya telefon lah cikgu kan. Cikgu, minta maaf cikgu saya nak tanya sikit lah cikgu. Dekat dalam asrama ni ada masih pelajar ke warden duduk? Farid. Mana ada Farid? Diorang semua dah balik. Bayangkan bro, diorang cakap macam tu bro, saya punya lutut dah gigil bro. Dah lutut dah gigil bro.
dekat atas bumbung bro, asrama Bukit Bumbung tu, Pontianak mengilai bro. Lillahi ta'ala bro. Tapi yang perempuan yang pakai apa tadi, kain batik, kain batik tu dah tak ada. Dah tak ada dah. Rupanya, Saya ingatkan dia tu murid. Tu yang saya pergi ketuk pintu warden, lepas tu saya call cikgu lah. Dia cakap mana ada, dia orang semua dah balik. Dia cakap macam tu lah kan. Saya dengar macam tu bro, saya dah menggigil bro. Ya Allah, ni apa benda ni? Tertulis atas bro, Pontianak bro. dia dah bertukar bertukar jadi benda tu. Bro tahu tak, Pontianak ni bro. Dia nak kata dia ni lillahi ta'ala bro Dia pendek je bro orangnya. Taklah tinggi macam yang kita tengok dalam TV tu bro. Okey. Mungkin dalam 5 inci lah, 5 inci dan 5 inci lah kan. Macam paras bahu saya ni. Tapi bro, dia punya rambut bro, dia punya rambut sampai cecah ke lantai. Bayangkan dia punya orang cakap rambut dia dekat dia bertinggi dekat atas bumbung. Rambut dia sampai ke ni apa, sampai ke cecah lantai. Ngeri bro. Dia punya panjang kan. Jadi saya bro dah tak boleh buat apa bro. Saya dah melekat, macam dah kena paku bro. Terperanjat lah kan. Yalah, dah terperanjat, dah terpaku bro. Sekejap lagi bro dia boleh mengilai. Saya tak boleh tahan bro, dia mengilai bro. Saya pernah dengar tau. Biasanya kan dia ada macam-macam versi tau. Bila orang nampak Pontianak ni kan, macam apa yang budak setan lah pernah kongsikan, tanda-tanda awal bila kita nampak Pontianak ni, kita nampak mula-mula kita dengar bunyi itik. Bunyi itik tu dia punya nak ni ke apa? Bayangkan kalau macam pukul 2-3 pagi tu memang dia punya time lah kan. Bunyi itik tengah-tengah pagi buta tu lah. Itu salah satu tanda. Lepas tu bila kita nampak itik terbang terbalik. Terbang terbalik Ghostan. Itu salah satu kemunculan Pontianak. Tapi yang saya tahu bro, orang menyangkul. Itulah, pernah dengar tak? Pernah juga dengar. Dia macam-macam versi lah. Orang menyangkul dekat belakang rumah kan. Orang menyangkul. Itu salah satu lah kan. Saya dah melekat bro Saya dah rasa dah macam ni. Dia dah menggila. Seminggu bro saya demam. Anda bayang seminggu saya demam. Saya buat saya pulihkan diri saya. Dan saya buat amalan lah. Sampailah sekarang alhamdulillah Jadi yang mengesah, yang jelangkung tu bro Okey, masa ni Asra betul jelangkung. Masa tu saya cerita masa bulan puasa apa bro Jelangkung tu masa tamatkan tu bulan puasa tu saya rasa. Bulan puasa. Okey, masa saya cerita tak salah, masa tu saya cerita seram. Cerita masa tu PKP 3 kan bulan puasa kan? Masa tu PKP 3. Oh, betul. Okey, saya bercerita kongsi sikit lah pengalaman yang jelangkung ni. Sebenarnya saya nak buat masa tu 18 bulan 3. Startnya PKP tu saya memang nak main jelangkung. Jadi pada startnya PKP ni, saya hari tu ada buat satu cerita kan mengenai jelangkung ni. Okey. Kepada anda walaupun bulan puasa, hantu setan diikat, tapi roh-roh dibebaskan kan. Orang dibebaskan. Jadi jelangkung ni yang bro tahulah kan, untuk orang-orang dia memanggil roh-roh jahat kan. Okay. Jadi masa tu bro saya bercerita je bro. Okey. Bercerita macam ni lah, kita bercerita. Saya peganglah kayu tu dengan tak pakai baju apa semua.
Saya cuma cakap jelangkung. Sini ada pesta kecil-kecilan. Itu saja saya cakap. Saya masukkan sound effect. Jelangkung. Di sini ada pesta kecil-kecilan. Datang tak dijemput, pulang tak diantar. Kat kubur kan? Betul. Tok Ban, betul. Okey. Cuma saya bermain macam bukan bermain. Masa tu saya bercerita. Tok Ban masa tu dia bercerita macam ni lah. Saya bercerita cerita seram macam ni kan. Cuma saya bercerita. Jadi saya seru lah. Bukan saya seru, saya macam panggil tau. Saya panggil jelangkung. Di sini ada pesta kecil-kecilan. Pendek je bro. Sekejap lagi saya dah ketawa sendiri bro. Bro yang ketawa sendiri? Yang siapa dah tengok live saya masa tu, saya ketawa sendiri. Saya ketawa macam macam tu lah kan. Benda tu bro tak boleh kontrol lah maksudnya. Saya macam nak menjadi tau, nak menjadi macam nak disampuk tau masa tu. Jadi saya biarkan dalam 2-3 hari bro, saya macam demam, apa semua kan, macam badan saya ni lemah tau. Jadi saya bermimpi. Dia cakap engkau gamekan benda ni. Kalau tak susah dia cakap. Okey. Dia cakap susah lah Jadi pada bulan puasa tu juga saya buat satu cerita seram di dalam tanah perkuburan Islam, iaitu di Sungai Gatong. Saya cuma gamekan Okey. Time saya habis cerita seram tu bro. Okey, saya dah start mula nak buat game dia lah. Okey. Tamatkan game tu. Tamat dia. Okey. Pertama saya sediakan benang. Saya nak gamekan benda tu gunakan benang. Kita tak boleh gunakan stanggi ke, kita tak boleh guna wangian ke, tak boleh gunakan bunga ke, apa. Sebab kita nak gamekan dia, bukan kita nak main dia. Jadi yang ajar saya ni iaitu guru saya lah. Guru saya. Jadi dia suruh saya ambil benang putih. Sebelum kau nak start, kau lilitkan dia punya kepala tu, tempurung tu kau lilitkan 7 kali. Okey, kau lilitkan 7 kali. Okey. Lepas tu kau terbalikkan kepala dia macam ni, kepala macam ni kan. Kau terbalikkan macam ni. Kau relax dulu, kau baca apa yang kau tahu, kau baca, kau bagi dia macam kira lemah lembut lah okey. Tapi bro, waktu malam tu bro, saya dah start bro saya start memanggil itu susuk jelangkung okey. Saya main time saya pegang bro saya pegang dia dah goyang. Alamak, masa tu saya berdiri tak sedia lagi bro, tapi benda tu dah goyang. Dia dah goyang, saya letak balik. Letak balik, saya isap rokok, saya buat satu embusan asap dengan dia lah saya embusan asap dengan dia. Jadi saya cubalah, saya buat, saya seru dia. Saya macam nak terbang bro. Yelah, ada saya tengok yang video awak tu, saya rasa macam benda tu kontrol awak ke sana ke sini kan. Saya nak terbang bro. Dia saya punya tangan ni bro. Saya orang cakap genggam dengan kalimah la ilaha illallah, biar tak terlepas dari genggaman saya ni, biar tak terlepas. Dia ni nak buka bro. Saya punya tangan ni dia nak buka. Dia memang nak lepaskan. Kalau terlepas bro, saya tak tahu nak cakap apa bro. Dia akan buru kita sentiasa lah. Contoh bro, dia syuk naik ke apa dekat atas pokok. Macam mana kita nak ni, nak panjat, nak jolok-jolok tak boleh bro. Nak sabit dia tak boleh. Oh bro, saya memang pegang dua tangan bro macam ni lah. Saya pegang bro. Memang dia bawa saya sini. Itu yang kata tenaga tu habis kat situ je. Dia bawa saya, dia bawa ke ni. Nak
sampai saya punya kepala ni dia nak letak dekat botol Nissan bro. Dia tak lah bro. Bahaya betul permainan ni kan. Sampai saya pegang batu Nissan tu sampai batu Nissan tu bergoyang-goyang macam tu. Bergoyang-goyang. Kesian. Tapi penat jugalah. Saya memang rasa memang penat waktu tu kan. Tapi alhamdulillah saya dapat game kan. Saya dapat hantar balik apa benda. Tapi saya nasihat kepada anda semua. Jangan sekali-kali bermain jelangkung seorang. Bahaya. Okey. Apa yang bro tahu mengenai jelangkung ni bro? Okey. Saya pernah kongsikan di dalam cerita seram The Haunting Cruise dan PN mengenai jelangkung ni. Tapi artikel tu saya baca pun dapat daripada sumber-sumber internet lah. Jadi apa yang saya dapat daripada sumber tersebut, permainan jelangkung ni berasal daripada China. Yelah, dia bagi Cina. Dia sebenarnya dia bukan panggil jelangkung kan, jai langkung kan? Jai langkung. Dia berasal daripada China. Dia ada yang dia berasal daripada China. Lepas tu cara interaksi dia dia menggunakan macam okeylah dakwat. Dia bawah dia ni runcing tau. Jadi dia gunakan tu untuk celup dakwat dan dia puja benda tu. So dia berinteraksi dengan roh tu menggunakan tulisan. Dia tulisan tu untuk apa bro sebenarnya? Tulisan tu untuk berinteraksi dengan roh lah. So kalau kita bertanya macam dia tak jauh beza dengan Spirit of the Coin ke Ouija board yang apa nama tu ABC sama kan. Tapi yang jelangkung ni itu cara dia berinteraksi dengan tulisan. Batang jelangkung tu bawah dia runcing, dicelupkan dengan dakwat. Jadi bila kita bertanya bini apa begini kan, dia akan tulis. Bermakna kita faham apa yang dia nak sampaikan tu melalui tulisan tu lah. Apa perbezaan yang bro cakap? Apa beza dengan jelangkung dengan Spirit of the Coin tu? Beza dia Spirit of the Coin ni. Spirit of the Coin ni kita gunakan shilling tu, duit shilling. Lepas tu kita ada macam A, B, C apa semua kan. Dia salah seorang tu dia tukang catat. Tahu macam contohlah apa nama kau? Katalah nama dia Ali kata contoh kan. Siapa nama kau? Okey, dia akan pergi pada A. Lepas tu dia akan bergerak pada L. Lepas tu dia bergerak pada I. Mana? Oh, nama dia Ali. Itu salah satu yang saya faham lah tentang permainan Spirit of the Coin lah. Lepas tu kata kau mati kenapa kan? Contoh ini bukan betul-betul lah, ni tipu-tipu. Tapi itulah sebenarnya. Mati kenapa? Kena bunuh kan? Ditulah daripada KENABUNUH kena bunuh. Macam itulah. Okey. Kerana seorang tu tukang catat lah. Macam Spirit the Coin ni dia boleh hantar balik. Dia ada home. Ada home. Habis kalau jelangkung ni ada home ke bro? Jelangkung yang saya tahu itulah itu yang kata datang tak dijemput, pulang tak dihantar kan. Bermakna itu adalah dia punya end of the game tu. Kita minta dia kan, kita tak jemput dia datang. Lepas tu kita tak perlu hantar dia balik. Bermakna dia balik sendiri. Macam tu. Itu apa yang saya faham lah kan. Bahaya juga kan. Allah. Mungkin ada orang lain ada yang berpendapat lain jugalah benda ni kan. Apa yang saya dapat sumber-sumber daripada internet, itulah cerita dia. Permainan jelangkung ni pun ada macam-macam versi. Macam apa yang permainan bro tu, bro tak gunakan penulisan kan. Ya, betul. Bro ada cara bro sendiri untuk berinteraksi dengan benda-benda tu kan. Itulah macam kalau di China dia buat cara dia begitulah. Bawah dia runcing,
benda tu akan celup dakwat kan, dia akan tulis lah cara dia berinteraksi. Balik tak singgah kan. Balik tak singgah. Okay, ini tak ada kena-mengena dengan hunting lah. Masa tu saya kerja shift petang. Daripada pukul 3 pagi balik jam 11 malam. Jadi masa tu saya tinggal di area Bukit Subang. Masa zaman tu Bukit Subang tu baru dibuka. Bermakna Bukit Subang di area jalan nak ke Sungai Buloh kalau tak silap saya. Jalan nak ke Sungai Buloh ke boleh pergi ke arah saya pun tak ingat, tapi dia dalam kawasan Shah Alam lah masa tu. Di Bukit Subang ni. Dia daerah berdekatan dengan Bukit Jelutong, dekat area di situ lah. Jadi masa tu Bukit Subang ni baru dibuka tak kawasan itu. Bila kita balik waktu malam, memang kawasan tu agak sunyi dan berkabus lah. Jadi masa dalam perjalanan saya tu ke highway, apa nama highway dia tu, tak apalah, lupakanlah, saya pun dah lupa nama highway dia tu. Saya rasa motor yang saya naik ni macam berbuai tau. Berbuai begini. Masa tu bawa motor ES5 lah. Motor tu berbuai. Dan setiap kali orang yang lalu dekat motor saya tu akan bunyikan horn. Pon. Apa pasal orang ni bunyi horn ni kan? Saya pun teruskan jalan perjalanan. Tapi motor ni berbuai ni. Macam kita bawa orang gitu kan. So silap saya masa tu, saya pun sampai rumah masa tu saya tak ada singgah mana-mana. So, saya buka pintu rumah, masa tu anak seorang lah masa tu. Saya mandi, masa tu lepas solat Isyak, saya terus cium anak saya. Masa tu umur anak baru dalam setahun lebih lah. Elok je saya cium aja dia. Anak saya pun bangun, turun muntah. Serta-merta dia muntah. Lepas dia muntah, dia sakit mengerang, mata naik ke atas tau. Mata naik ke atas. Semalaman masa tu memang kita orang tak dapat tidur lah. Saya dengan isteri memang tak dapat tidur lah. Sebab anak sakit mengerang, menangis macam tu kan. Besoknya kami jumpa dengan ada seorang pakcik ni lah. Pakcik ni dia pandai tawarkan apa ni kan. Rupanya silap saya balik, saya tak singgah mana-mana. Walaupun saya dah mandi, dah solat apa, tapi benda tu masih mengikut tau. Mengikut. Dan bila saya cium aja anak saya, benda tu terus ada dekat sini, ada dekat lubang pusat, ada dekat lubang dubur. Dia melekat dekat situ. Benda jin ni kan dia boleh kecil, boleh besar kan. Jadi jin ni jin yang suka pada budak-budak. Jadi dia melekatlah pada anak saya tu. Bila kata ubatkan je anak saya tu kan, anak saya pun bangun terus minta makan. Dia terus lapar, kalau tidak bagi susu je muntah, bagi makan muntah. Tak boleh kan, dia sakit kan, mata naik ke atas macam tu. Bila dah ubat je terus serta-merta dia minta makan. Itu bahayanya kalau kata kita pulang daripada mana-mana, tak kira hunting ke, pulang daripada tempat kerja lewat malam kan, kalau kita terus balik rumah, itulah dia punya bahaya dia. Kita tak sedar yang benda tu ikut kita dari belakang. Yang bahayanya kalau kita ada anak kecil, dia akan attack pada budak kecil. Itulah kan. Tahu tak siapa yang sembuhkan saya dengan anak saya? Itu Paranormal Indonesia, itu Mantul. Okey saya nak kenalkan sikit kepada Tok Bulan. Tadi Tok Bulan Singapura ni. Tok Bulan ni ialah salah satu atuk saya lah. Bukan atuk dia, saya pangkat dia atuk lah. Jadi Tok Bulan ni dia macam boleh rawat di dalam persilatan purba, orang panggil. Persilatan purba orang panggil iaitu kalau dekat Acah dulu orang panggil Al-Fendi, arwah Tok Fendi. Tok Fendi ni Tok Fendi ni
Dia persilatan rimau berantai. Dia memang orang kenal dia lah, Tok Fendi ni. Baru arwah kan? Okey, tak apa. Teruskan cerita. Kacau dia ni. Tak apa. Dia itulah atuk saya. Yang dia kacau tu, itulah atuk saya. Jadi dia ni memang Singapura, Indonesia, semua orang kenal dia. Tok Fendi. Jadi Tok Uban ni, Tok Bulan ni banyak jugalah bagi saya nasihat, tunjuk ajar dari alam-alam mistik ni, kegunaan, bacaan. Dia lah banyak yang mengajar saya. Okey. Banyak jugalah bro dia mengajar saya kadang-kadang tanya juga apa tu jamlut, apa jenglot dah. Jenglot yang apa benda semua. Kadang-kadang alam mistik ni saya ni kadang-kadang tak tahu sangat. Kurang arif lah dalam alam mistik ni. Jadi saya tanyalah kepada Tok Bulan ni. Dia banyak bagi nasihat dan banyak bagi pendapat semua. Dia lah banyak yang mengajar saya lah tentang alam mistik lah. Dia cakap lah sebelum nak masuk ke alam lain, kena bawa ni lah, bawa tu lah kan. Sebab yelah bro, kita ni diri kita ni umpama macam Swiss. Kita petik lampu ni lah kita petik, mesti kita tahu Swiss dia. Betul. Macam diri kita ni, walau kita ni okay, dari nenek moyang kita ke apa ke, walau dia tak turunkan ilmu kat kita, tapi kita dah ada sedikit aura dekat tangan kita, aura pada diri kita kan. Kita tak tahu. Jadi kebanyakan Tok Uban ni lah, Tok Bulan ni lah yang banyak mengeluarkan aura dari diri saya. Dia cakap gini, amalkan gini, okey. Dia kalau macam ilmu mengenal diri ni, dia lebih kepada ilmu tasawuf. Tasawuf. Saya ni bab ilmu saya kurang bro. Tapi kalau setakat redah mana-mana saya masuk bro. InsyaAllah lah saya bukan cakap besar ke apa kan, insyaAllah lah. Itu keyakinan pada diri lah. Yakin tak boleh bro. Kalau yakin berani pun tak boleh bro. Macam contoh kita pegang badminton, pegang raket. Kalau setakat kita pegang raket, tak tahu skill tak guna juga bro. Kan? Macam tu juga kan. Macam saya nak masuk sesuatu tempat, kalau tengok boleh masuk tak boleh masuk ni, boleh masuk tak boleh masuk. Kalau tak boleh masuk saya tak berani bro. Saya ni penakut kadang-kadang juga bro. Pun besok nak kerja kan. Dah pukul 12.37 Nur. Patutlah bapa gagak marah, Datuk Kru marah. Okeylah sebelum saya akhiri saya punya live dengan Brother Fai, kalau saya ada salah silap percakapan saya untuk anda semua, saya mohon maaf lah cuma hari ni saya bercerita santai-santai bersama sahabat saya iaitu Brother Fai. Tak ada orang cakap tak ada kena mengena lah tak ada kena mengena antara yang terasa apa yang saya cakap. Saya mohon maaf lah kita hanya berkongsi. Kita hanya berkongsi, bercerita pengalaman untuk malam ni kan. Dan terima kasih juga kepada Tok Uban kan, yang menonton sampai sekarang ni. Agak-agak dia dah tertidur ni rasanya ni, diam macam ni kan. Tapi live dia on je. Itulah. Dan kepada sahabat-sahabat saya, sahabat-sahabat Brother Fai ada dalam ni kan. Cuma kita kongsi saja untuk malam ni. Tak ada nak yang ngarut-ngarut lah yang ngarut-ngarut cerita tak adalah. Cuma itulah pengalaman saya semasa outing dan itulah pengalaman Brother Fai.
Okey, saya minta maaf lah Okey, saya serah kepada Brother Fai apa yang dia nak cakap. Saya pun macam tu jugalah. Kalau macam ada macam terkasar bahasa ke ataupun bahasa yang kurang menyenangkan anda semua, apa yang saya bergurau tadi korang ada yang terasa, mohon ampun dan maaf semua kan. Dan terima kasih kepada anda semua yang sudi menonton live daripada Farid Hunter pada malam ni. Dan juga terima kasih kepada Bro Farid kita kerana sudi buat live bersama Brother Fight pada malam ni.